الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwanya, yakni dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, kata Allah, sebaik-baik bekalan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka cari dan kutilah bekal sepanjang kehidupan kamu di atas muka bumi. Kehidupan kita di atas muka bumi ini, tuan-tuan, memang tak lama. Sekejap sangat jika dibanding kita dengan kehidupan akhirat. Hanya beberapa detik sahaja dibanding dengan akhirat. Kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Bandingan yang Allah Subhanahu wa taala buat, sehari kita bangun di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di atas muka bumi. Itu baru sehari di akhirat, tuan-tuan. 1000 tahun di atas muka bumi. Dan tidak mungkin kita akan sampai hidup 1000 tahun. Takkan 1000 tahun ini. Dalam usia kita yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala nak masing-masing kita ini ada bekal untuk balik pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai balik pada Allah dalam keadaan kosong. Haba'an manthura, bagai debu-debu yang berterbangan, tak ada apa-apa, tangan kosong. Allah Subhanahu wa taala sebut, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah kamu tengok, kamu perhati, wahai orang-orang yang beriman, persiapan dan persediaan apakah yang telah kamu ada untuk balik pada Allah Subhanahu wa taala, menempuh hari esok, hari akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat yang kekal kita akan dibangunkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada mati-mati dah. Bangun-bangun semula duduk mati-mati dah. Maka sebab itu masing-masing Allah Subhanahu wa taala nak kena ada bekal, dan bekal yang terbaik, kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, iaitulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sesekali kamu mati, kata Allah, melainkan hanya dalam keadaan Islam. Di sini menjelaskan bahawa kehidupan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat hanyalah kehidupan dalam acuan Islam yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ikut Nabi, bagaimana nak selamat di akhirat Allah? Esok nak selamat macam mana? Sebab tak ikut Islam. Hanya Islam sahaja yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil selain daripada Islam dalam kehidupannya sebagai cara hidupnya, nescaya kelak Allah Taala tak terima. Tolak mentah-mentah
wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk di antara orang-orang yang rugi. Rugi ni tuan-tuan, poin-poin dirahmati Allah, dalam bahasa akhirat neraka. Rugi-rugi ni dicampak humban dalam neraka Allah, disiksa penuh azab. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk di antara orang-orang yang rugi. Maka berjaya dan beruntunglah bagi mereka yang balik pada Allah, berbekalkan ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya rosak, punah dan binasalah bagi mereka yang balik pada Allah dalam keadaan tangan kosong. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan memberi rahmat buat sekalian alam. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadhi Tuan Imam, Al-Fadhi Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, muslimin muslimah, hadirin hadirat, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, dapat sama-sama kita duduk dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, manfaat sepanjang kehidupan kita dalam majlis ilmu ini, sehinggalah kita balik ke rumah masing-masing membawa pulang bersama-sama dengan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini saya tertarik untuk membahaskan satu topik yang amat dekat dengan kita. Bertepatan kita masih lagi di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut Maulidur Rasul, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kecintaan dan kasih sayang kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bercerita kisah Nabi ini. Bulan Rabiul Awal ini mengikut dalam lipatan sejarah Islam bukan sahaja bulan Maulidur Rasul, bukan bulan kelahiran Nabi sahaja, di sana juga bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu juga perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, isteri yang tercinta Nabi, juga berlaku di bulan Rabiul Awal. Sampainya Nabi ke Madinah dalam peristiwa hijrah min Makkahil Mukarramah ila Madinatil Munawwarah, daripada Mekah menuju ke Madinah. Nabi sampai di Madinah bertepatan pada bulan Rabiul Awal. Langsung Nabi mengarahkan sahabat supaya membangunkan Masjid Quba dan Masjid Nabawi, juga bulan Rabiul Awal. Diangkatnya Nabi SAW menjadi Rasul di usia 40, juga bulan Rabiul Awal. Nah, sebenarnya banyak sebenarnya yang dicerita dalam lipatan sejarah Islam bulan Rabiul Awal, satu bulan yang cukup mulia. Cuma pada malam ini tuan-tuan, kita ingin membahaskan iaitulah berkenaan dengan Maulidur Rasul, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah nabawiyah. Sirah itu sejarah kehidupan seseorang. Nabawiyah sandaran ataupun nisbah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi-nabi lain, Nabi Muhammad kita nak cerita ni. Sirah nabawiyah Qamar Bani Hashim. Qamar itu bulan, diumpamakan pada Nabi, anta syamsun anta badrun, engkaulah Nabi matahari, umpamanya matahari menyuluh sekalian dunia ini pada siang hari. Wa anta badrun, begitu juga Nabi menyuluh pada malam hari, siang dan malam sebagai suluhan manusia. Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mengeluarkan ummah ini daripada belenggu kegelapan jahiliyah yang tebal menuju kepada cahaya hidayah. Nabi SAW. Kita nak bercerita Qamar, maknanya bulan. Bani Hashim, anak keturunan Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Cuma saya pada malam ini suka menyatakan Qamar Bani Hashim siri tamu.
Bila cerita pasal sirah Nabi ni tuan-tuan, riwayat hidup Nabi SAW yang usianya 63 tahun, tidak mungkin saya mampu sempit padatkan sekitar setengah jam ke 40 minit ini. Tidak mungkin. Maka sebab tu saya namakan dulu ini siri pertama, Qamar Bani Hashim siri 1. InsyaAllah kalau panjang umur kita akan sambung sekali lagi siri kedua di bulan hadapan. Pasal apa kita kena bincang pasal Nabi, cerita pasal sejarah Nabi SAW ini? Sehingga golongan salafus salih, ulama-ulama terdahulu, mereka ini bercerita pada anak-anak isteri mereka kisah sirah Nabi SAW. Cerita supaya apa? Menjadikan Nabi ini sebagai contoh idola yang terbaik. Innaka la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang paling agung Nabi. Bermula orang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah manusia terakhir dimatikan oleh Allah. Tak ada orang paling comel sekali Nabi. Supaya kita boleh jadi contoh tuan-tuan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang terbaik, nak jadi contoh. Bukan kita ambil barisan artis sebagai contoh. Hari ni rata-rata dia tengok barisan artis tuan-tuan, habis dia ikut artis anak-anak muda kita, ataupun founder-founder kosmetik pun dia ikut. Minta maaf kita nak sebut Alif Syukri Telajak Laris, dia ikut sampai juta yang melihat dia. Hari-hari duk tengok video dia, macam-macam. Nabi SAW contoh tauladan yang terbaik. Satu hari tuan-tuan, sahabat dia bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Tanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu?" Dijawab Aisyah, "Faqalat kana khuluquhul Quran." Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Quran. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Apa sahaja yang terbaik, itulah terjemahan daripada Al-Quranul Karim. Nabi ni umpamanya Quran bergeraklah. Comelnya tuan-tuan, sehingga sempurnanya akhlak Nabi, cantiknya didikan Nabi mengalir pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai generasi sahabat pun jadi comel juga. Disebut Said Qutb rahimahullahu taala, bandingan atau umpamaan yang dibuat Said Qutb pada generasi sahabat, Ajinul Quranil Farid, satu generasi Al-Quran yang unik. Bagaimana rupa bentuk Al-Quran? Seperti itu rupa bentuk mereka. Comel tuan-tuan. Padahal sahabat Nabi ni bangsa Arab. Satu masa dulu bangsa Arab tidak dipandang, disanjung, dihormati dunia. Orang tak tengok pun bangsa Arab ini. Kadar buta huruf mereka yang paling tinggi 95% lebih kurang. Tak kerti baca. Pakaian mereka kasar dan juga lusuh. Orang tak pandang sangat bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni dia bab patahnya dia cara mana. Tapi tengok tuan-tuan, bila bersama dengan Nabi, bersama dengan Islam, akhirnya hampir separuh dunia dalam genggaman dan kuasaan bangsa Arab di bawah pemerintahan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. 1 ataupun 2/3 dunia ditakluki di bawah genggaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Hebat tuan-tuan. Apa sebab? Ikut Nabi. Maka sebab itulah kita kena contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa sahabat ni ditanya Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi? Bukankah Nabi berada bersama-sama dengan sahabat juga? Sahabat-sahabat di lingkungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sendiri nampak Nabi itu. Apa sebab tanya Aisyah ini? Sebenarnya tuan-tuan nak tahu bagaimanakah akhlak Nabi ini dalam rumah dengan luar rumah, sama ke tak? Hak luar rumah ialah sahabat nampak dah, tapi dalam rumah belum tentu. Tak apa. Tapi kata Aisyah, kana khuluqul Quran, ada akhlak Nabi itu Quran. Dalam rumah ke, luar rumah ke, sama je. Di sini menunjukkan bahawa tuan-tuan, perangai kita ni belum tentu sama dalam rumah dengan luar rumah. Betul tidak? Dalam rumah kadang-kadang kita boleh tak kawal. Luar rumah kita jaga, depan-depan orang kita jaga.
Kalau dalam rumah belum tentu kita jaga sebagaimana kita duduk luar rumah, tuan-tuan. Tak jaga mana? Contoh dia dengan rumah dia duduk dalam bilik, belam-belam ingatkan nak tidur dah. Dia duduk senggai molek, dia ketuk gegar tuan-tuan, prum dia gegar. Selamba je dia kentuk. Kalau dengan rumah dia, luar rumah ada itu lagi tu, tengah-tengah kedai makan, tak imam tu tak ada, dia jaga. Selamba je. Luar rumah belum tentu. No. Saya nak sebutnya, luar rumah dalam rumah ni kadang-kadang tak sama. Ada di luar kita boleh jaga, tapi dalam rumah belum tentu. Dia lepas mandi garik ni tuan-tuan, gaduh sekali, nak pergi sejik gaduh. Lepas mandi tu, dia nak naik rumah dia, sepak tangga, mari barang panah dia. Dia jekoh tangga, bodoh tangga ni duduk sini, kata dia. Mari panah barang dia. Padahal rumah dia tu lama mana 30 tahun dah tangga tu dibuat situ. Tapi tengok luar ada buat gitu? Tak ada. Sepak tangga kat sejik. Astagfirullahalazim. Lain bunyi itu. Nak sebutnya tuan-tuan, kadang-kadang tak sama dalam rumah dengan luar rumah. Ada masalah tu, kadang-kadang si suami ni dia marah isteri dia, benda-benda kecil pun dia jadi benda jerkoh. Padahal hal kecil je pun dia marah, tak pandang benda. Seorang makcik tu kata, ustaz, suami dia marah dia, jerkoh dia kuat, kata dia. Dengar jerkoh tu sakut itu, takut, kecut rasa bekeng suami ni. Padahal yang marah tu tak pandang benda kecil-kecil je. Dia mandi, ustaz. Lepas mandi tu kata, jah tuala tu, minta tuala. Dah dia lepas mandi tu, dah dia ambil sembahyang dah. Arwah rumah dia pun ululah tuala. Nak takdirnya tuan-tuan, tepuhlah tangan dia dengan tangan suami tu. Jadi batal lah air sembahyang suami dia tu. Kih batal sembahyang. Ya jekoh tak pandang benda. Gegar kuat dia jekoh. Allah Ustaz jekoh kita kuat Ustaz. Kuat tuan-tuan. Gitu Allah. Itu contoh. Ni contoh saya buat. Allah Ustaz takut kita Ustaz. Bekeng. Ini bekeng buat mana? Sebab tu saya terkuat tuan-tuan. Kalau slow-slow tak apa tu saya kata tak padang benda. Nak jekoh apanya? Ambil mula air mayang tu. Bukan baik ambil mula luak ke? Tak luak pun. Tapi kadang-kadang gitu. Bekeng dia jenis gitu. Bekeng sah. Jenis panah bagang daripada muda lagi. Kalau kita nak buat urusan di jabat, tubik dah dengan rumah dengan dia. Baru tubik kapung baru. Tinggallah IC ustaz, tinggal kat nalang. Nak kabur mula tinggal rumah ni debor takut nak kabur tak mau kabur, nak kabur tak mau kabur. Takut dia. Nak sebutnya tuan-tuan. Debor kat dia. Kalau alih ke dia tak apa. Alih ke dia beres je. Dia lupa ke tak ada benda. Kalau kita kabur bang teman bang si tinggal gitu ngomong kau yang tahu ni bekeng tu. Esok tu tuan-tuan dia minta pula jom tuala tu lepas mandi pula. Hari ni tuan-tuan ulu tuala dengan batang nyapu kan ambil tu dah bekeng sangat. Nak sebut kita belum tentu sama dalam rumah dengan luar rumah. Nabi sama tuan-tuan. Muslimin muslimat ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi ini sempurna, cantik. Maka sebab itu kita kena jadikan Nabi SAW sebagai contoh tauladan yang terbaik. Baik, bagaimanakah kita nak masuk kelahiran Nabi SAW ini? Nak cakap soal Nabi ini, dalam banyak-banyak kitab sirah, dalam bab pertama ulama sirah tidak terus menulis kelahiran Nabi SAW. Mana-mana kitab sirah sekalipun, bab pertama menceritakan bagaimana gambaran-gambaran dunia umat sedunia sebelum kelahiran Nabi SAW. Ulama sirah dia cerita dulu bagaimanakah keadaan dunia, kesesatannya, kekufurannya, kesyirikannya, bid'ah yang banyak berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala sebelum kelahiran Nabi.
Dunia dalam keadaan lintang pukan jahiliyah menyelubungi dunia ini. Dunia digelapi dengan jahiliyah yang tebal. Jahil di sini tuan-tuan dengan makna bukan jahil dalam bab dunia, tapi jahil dalam bab ketuhanan. Jahiliyah fi ma'rifatillah, jahil dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab mereka ini lalai? Disebut dalam Quran fahum ghafilun. Mereka ini lalai, hanyut daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab terputusnya Nabi alaihi wassalatu wassalam, wafatnya Nabi Isa alaihi salam, nak jumpa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 570 tahun disebut dalam kitab sirah. Lama tuan-tuan. Dunia tanpa Nabi. Tak ada cikgu kita kata, tak ada sebagai penyuluh ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak ada. Maka sebab itulah masyarakat keseluruhannya hanyut jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari segi mengenal Allah, bab ketuhanan. Jahil dalam bab agama dak, agama keduniaan dak. Bab dunia mereka celak. Sebab terbukti dalam sejarah bahawa sebelum kelahiran Nabi SAW sudah ada negara-negara yang membangun, mencapai tamadun yang hebat. Rom dan Parsi, India dan China, dan juga tamadun Mesir. 5 buah negara ini telah mencapai tamadun yang hebat. Rom dan Parsi, 2 kuasa besar dunia, umpamanya Amerika dan juga Rusia pada hari ini. Dalam bab dunia tidak ada masalah. Jahilnya dalam bab ketuhanan. Sebab Nabi tak ada. Terputus Nabi. Dalam bab dunia adanya import dan ekspor. Orang-orang Rom yang negaranya hebat, tapi mereka ini menganuti agama Kristian, percaya kepada Trinitas. Trinitas ini 3 Tuhan, Tuhan Mak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Orang-orang Parsi yang menganuti agama Majusi, mereka ini menyembah api, api sebagai sembahan mereka tuan-tuan. India, China dah negara bangun, tapi mereka ini di India ada yang kasta tinggi dan juga rendah. Yang tinggi dimuliakan, yang rendah dihinakan. Percaya kepada sembahan dewa, puja-puja dewa, puja-puja unsur alam. Tidak terkecuali masyarakat Melayu juga begitu. Buktinya piramid disebut dalam ceritanya membang api, membang tanah, membang air, membang laut. Ini gambaran piramid pada masyarakat Melayu. Pemujaan yang berleluasa di waktu itu. Bagaimanakah gambaran orang-orang Mekah tuan-tuan? Orang-orang Mekah disebut mereka ini percaya kepada undian tilikan nasib. Tilik nasib dulu. Nak buat satu-satu keputusan, mereka ini mengundi nasib. Contoh nak pergi musafir, ambil 2 batang anak panah, dia tulis sama ada boleh pergi, orang dia kata tak boleh pergi. Boh dalam kah goncang, kemudian cabut. Oh tengok, oh tak boleh pergi hari ni, tak boleh musafir hari ni. Kalau musafir juga, dia akan jadi ada bala depan tu, dia kata. Percaya. Dah tak sama dengan orang kita. Orang kita belah-belah duduk dalam kereta dah ni, nak tubik rumah ni, tiba-tiba ni tah bewok ni tah. Oh bewok ni tah, tanda buruk dah, tak boleh tubik dah, kita kata. Tak boleh pergi dah. Kesian ke bewok? Bewok kata keling, gamok semua, dia kata kaku tu. Aku nak cari rezeki juga. Mana tuan-tuan? Perkahwinan yang batil, banyak yang berlaku penzinaan, membunuh anak-anak perempuan hidup-hidup. Ini masyarakat Mekah, Quraisy. Mereka menyembah berhala. Dinyatakan sekitar 360 berhala dipacak di sekitar Kaabah dan dalam Kaabah. Banyak tuan-tuan berhala. Cuba tuan-tuan bayangkan, ambil 360 ekor berhala, pacak ni dalam masjid kita ni. Kita akan dapati ramai dia. Banyak berhala pula daripada jemaah ni. Orang-orang Mekah waktu itu percaya kepada sembahan-sembahan berhala. Nah sebutnya dunia dalam keadaan gelap dalam bab Tuhan, tak kenal Allah SWT. Tawaf dalam keadaan hampir telanjang, capur laki puang, adanya sembelihan binatang, kemudian disembah pada berhala-berhala mereka. Oh ni keadaannya. Dalam bab ketuhanan mereka tak kenal Allah Ta'ala, sembah Tuhan yang macam-macam sekali.
Tapi bab dunia tuan-tuan, saya nak kena jelaskan supaya kita nampak bagaimana dunia sebelum kelahiran Nabi. Baru nampak sinar bahawa Muhammad itu pembawa rahmat bagi sekalian alam. Dalam bab dunia mereka tak jahil. Kena faham, pada setiap kurun dan juga zaman pasti adanya kemajuan-kemajuan teknologi yang Allah Subhanahu Wa Taala pasti bukakan pada tiap-tiap kaum. Maknanya tuan-tuan, jangan sangka zaman kita je teknologi hebat, kemajuan hebat. Dah, boleh jadi teknologi dulu jauh lebih hebat daripada kita. Setiap kurun dan zaman adanya teknologi Tuhan buka pada setiap kaum. Buktinya Quran sebut. Quran cerita pada kita. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad bagaimana kami perlakukan, kami perbuat pada kaum Ad? Mereka ini membangunkan tiang-tiang yang tinggi yang tidak pernah dicipta oleh generasi-generasi sebelum itu. Tengok tuan-tuan, pada kaum Ad Allah Ta'ala bukakan teknologi pada mereka ini, adanya tiang-tiang yang tinggi. Sampai hari ini utuh tuan-tuan, tak tenggelam, tak runtuh. Hebatnya teknologi Tuhan buka bab keduniaan. Wa thamud allazina jabu sakhra bil wad, dan kaum Thamud yang berdepan dengan Nabi Saleh. Mereka ini memahat bukit-bukit mereka menjadi satu tempat kediaman, bangunan rumah cantik, tersergam, indah. Disebut-sebut di julang-julang. Comel tuan-tuan. Daripada bukit seketul, dia pahat ataupun dia separuh saja. Belah ni bangunan ataupun nampak macam rumah comel, ada tiang-tiang lari, ada bunyi seni-seninya, ada daunnya, ada binatangnya. Belah ni pula bukit. Lu bukit besar tu kita umpamakan. Tengok ke depan nampak bangunan, tengok ke belakang nampak bukit. Bukan dia sodok bukit sutir kemudian baru bangun bangunan, gitu barang ah. Tu zaman kita sodok lu bukit barulah peling-peling bangunkan sebuah bangunan, itu barang ah. No, kaum Thamud dia separuh ni nampak bangunan, separuh nampak bukit. Teknologi kemajuan yang Allah Ta'ala bukakan pada mereka. Wa Fir'aun zil autad, dan piramid yang dipacang oleh Fir'aun di bumi Mesir. Hebat tuan-tuan, piramid ini bangunan besar, jauh lebih besar lagi daripada masjid kita ini. Kalau dinding ini dengan dinding ini saya umpamakan baru 3 butir batu bata piramid. Batu bata dia disusun sekitar 200 butir, 4 juru. Tinggi dia tak sama, kadang-kadang tinggi kepala saya, kadang-kadang atas lagi, kadang-kadang paruh saya. Walaupun tak sama, disusun tuan-tuan 4 juru, dan naik ke atas ni sama, nampak comel. Besar tuan-tuan, besar mana? No, umpamanya stadium tu. Stadium Gombadok. Bukan maksud saya padang dia dah, termasuk dengan tempat duduk ni. Luas tu lipat 2 pula. Oh, besar piramid. Teknologi Tuhan buka pada generasi tu. Piramid dicipta bila tuan-tuan? Zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa tu zaman bila tu? Kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 lebih dah. Nabi dengan Nabi Isa 570. Nabi Isa dengan Nabi Musa puluhan ribu tuan-tuan tahun. Ada pernah kita dengar runtuhnya piramid? Tak ada. Dalam surat apa? Gempa utusan Melayu, piramid di Mesir runtuh? Tak ada. Teknologi, sebab tu saya kata barangkali teknologi dulu jauh lebih hebat daripada kita. Yang kita dengar tuan-tuan dalam metro, sinar harian, utusan Melayu, gempa, stadium runtuh. Padahal zaman kita ni baru lagi buat, dah setahun 2 runtuh. Piramid tak pernah runtuh, kekal utuh sampai hari ini. Saya nak sebut tuan-tuan, inilah dalam bab pertama, iaitulah kemajuan dari segi dunia sebelum kelahiran Nabi SAW tidak pernah jahil.
Dalam bab keduniaan mereka celak, adanya import, ekspor dan sebagainya. Adapun jahiliyah dimaksudkan di sini iaitu jahiliyah fi ma'rifatillah, jahil dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala disebabkan terputusnya nabi. Tidak ada nabi yang membimbing ummah di waktu itu. Dalam tengah-tengah kegelapan jahiliyah, lintampukan huru-hara kehidupan dunia di waktu itu, lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, untuk memberikan peringatan kepada satu generasi nenek moyang mereka yang belum pernah diberi peringatan. Nabi sekaligus membawa rahmat buat sekalian alam. Disebut berlakulah satu peristiwa besar pada tahun yang sama berkenaan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah datanglah Abrahah dan bala tenteranya bersama-sama dengan gajah-gajahnya daripada Yaman menuju ke Mekah untuk meruntuh dan merombakkan Kaabah. Apa tujuan Abrahah ni? Mari kapung orang, mari negeri orang, nak sodok bangunan orang pula ni. Apa motif ni? Abrahah, tuan-tuan, bila melihat perkembangan ekonomi yang berlaku di Mekah begitu pesat dan hebat, disebabkan pengunjung-pengunjung haji yang saban tahun tiba ke Mekah, lalu ekonomi Mekah hebat, gagahlah Mekah. Keyakinan Abrahah disebabkan Kaabah, lalu cadangannya, usahanya untuk merombakkan Kaabah di Mekah, bangunkan Kaabah di Yaman, supaya mengalih pengunjung-pengunjung haji yang saban tahun pergi ke Mekah mula menuju ke Yaman, sekaligus mengangkat dan membangunkan ekonomi Yaman. Sebab dia presiden Yaman, orang nombor satu Yaman, berkulit hitam, berketurunan Habsyi. Gagahnya sebuah negara, tuan-tuan, apabila gagah atau utuhnya ekonomi. Ekonomi penting. Dia orang. Lalu cerita dalam Quran, faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah Abrahah dan bala tenteranya bersama-sama dengan gajah-gajahnya mati bergelimpangan di perbatasan sebelum masuk Mekah. Cerita ni, tuan-tuan, disebut satu dunia. Sebab tu diangkat menjadi peristiwa besar. Bertepatan 50 hari selepas peristiwa ini, lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah itu sempena tahun bergajah ini. Padahal orang Mekah tak ada kalender lagi. Mana ada kalender? Adakah tahun sebelum tahun gajah ini tahun lembu, tahun ayam, ataupun selepas tahun gajah tahun tikus? Mana ada lagi? Tak ada. Tahun gajah diangkat daripada peristiwa besar berkenaan dengan Abrahah dan bala tenteranya bersama dengan gajah mati bergelimpangan di Mekah. Ceritanya orang sebut, pelesuk Arab bincang, Abrahah mati, orang sebut. Itu jadi peristiwa besar. Hari ini nak mudah faham, tuan-tuan, senang saja. Macam peristiwa besar berlaku MH370, habis dunia tahu sebut ni peristiwa besar. Tahun bila? Tahun kapal terbang jatuh. Tsunami berlaku 2004-2005. Satu dunia menyebut. Tahun bila? Tahun tsunami berlaku. Pentagon dilanggar. Kebangkitan Arab Spring di Timur Tengah. Banyak gempa bumi di Lombok. Banyak, tuan-tuan. Tengok kalau ni dalam seminggu ni apa nama ni, bunuh tu di kampung Telemong tu, lebih kurang kampung saya tu. Cerita besar tak? Dah setakat kita je tahu. Maka ni bukan peristiwa besar. Orang tahu. Kena molek gontok nasi dia tahu. Bukan cerita besar ni. Peristiwa besar satu dunia bincang. Di waktu itu kalender yang ada, kalender orang-orang Rom. Kalender mana? Kalender Masihi. Disebut masa saat Nabi lahir sekitar 570 atau 571 Masihi. Kalender orang-orang Rom yang kita pakai hari ini, tuan-tuan, 20 Masihi. Sempena apa ini? Kepercayaan orang-orang Kristian 2020 tahun sudah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maknanya tahun pertama dalam kalender Masihi diangkat sempena kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ini kepercayaan orang-orang Kristian. Sama ada betul atau salah, wallahu alam, tapi kepercayaan mereka. Dah kita, ustaz, kalender hijrah ni, kalender hijrah sama Sayyidina Umar. Jauh lagi Nabi lahir, tak ada lagi kalender ni.
Di zaman Sayyidina Umar 1442 Hijrah, dengan makna telah 1442 tahun sudah peristiwa hijrah itu berlaku. Ini Nabi lahir pada malam 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Juga dinyatakan pada malam Isnin 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Wallahu alam lah. Yang lebih ramai mengatakan ijma'nya 12 Rabiul Awal tahun Gajah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam Isnin, di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu cahaya yang keluar terang daripada dirinya, seolah-olah sampai menyinari istana Syam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adaa'at minhu qusur asy-Syam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan pasal ibunya, satu malam kelahiranku, ibuku seolah-olah melihat satu cahaya terang keluar daripada dirinya yang menerangi terang-terang sungguh pada malam itu, tuan-tuan. Sampailah hampir menyinari istana Syam. Nabi lahir Mekah, Syam di Palestin. Terang sungguh pada malam itu, tuan-tuan. Malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi dalam keadaan bersujud dan juga mendongak kepala ke langit. Ulama sirah mengatakan mendongak kepala ke langit ini seolah-olah Nabi itu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kelah, tuan-tuan. Dalam hal mendongak kepala ke langit, satu riwayat yang dinukilkan oleh Halimatus Sa'diyah. Man Halimatus Sa'diyah ini? Siapakah Halimatus Sa'diyah ini? Ibu susuan Nabi yang dia ambil Nabi daripada Mekah lebih kurang 40 hari ataupun 4 bulan begitu. Dia ambil, dia jaga di perkampungannya Bani Sa'ad. Masa Nabi dalam keadaan merangkak lagi, tuan-tuan, lebih kurang 8 bulan ataupun begitulah. Anak dalam buayan lagi. Satu malam, kata Halimatus Sa'diyah, aku bangun daripada tidurku mendapati anak susuanku ini, Muhammad ini, tidak ada dalam buayannya. Lalu aku mencari-cari ke manakah Muhammad ini pergi. Cari dalam sekitar rumah dia ni, cari. Dan tak ada Nabi. Bila cari-cari tak ada, maka timbul bimbang dan risaulah aku, ke manakah anak susuanku ini. Di malam-malam yang gelap, dia maknanya dia masih merangkak lagi, tuan-tuan. Lalu aku mendapati Muhammad. Bila tubik rumah, tengok Muhammad dalam keadaan merangkak dan mendongak kepala ke langit melihat bulan dan bintang. Kata Halimah, bila dia keluar rumah, didapati Nabi SAW dalam keadaan merangkak, mendongak kepala ke langit melihat bulan dan bintang. Kata Halimatus Sa'diyah, pada malam itu yakinlah aku, kata Halim, yakinlah aku bahawa anak susuanku ini bukan anak biasa. Ini anak luar biasa. Nabi, tuan-tuan. Memang Halimatus Sa'diyah, dia menyaksikan peristiwa-peristiwa yang luar biasa pada Nabi ni banyak. Bukan hak tu saja. Sejak dia ambil Nabi daripada Mekah lagi, nak balik ke perkampungan Bani Sa'ad, nak balik ke rumah dia, dia menyaksikan satu persatu peristiwa luar biasa yang disebut irhas. Peristiwa luar biasa yang akan berlaku pada yang bakal jadi Nabi. Banyak, tuan-tuan. Ni hebat. Dalam bab mendongak kepala ke langit, itu saya nak sebut. Kemudian Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan, sudah sunat dah, dan telah putus tali pusatnya. Sebahagian riwayat mengatakan begitu. Satu anugerah yang besar yang dikurniakan kepadaku, kata Nabi SAW, dianugerahkan Allah kepadaku, iaitu aku lahir dalam keadaan telah berkhitan dan telah putus tali pusat, sehingga terjaga auratku. Hebat. Ada juga riwayat mengatakan Nabi belum disunatkan lagi, disunatkan oleh Abdul Muttalib, atuknya, mengikut adat resam dan juga amalan-amalan syariat Nabi Ibrahim AS. Di sana orang-orang Mekah ada amal-amal yang dia ini amal sejak
mewarisi syariat Nabi Ibrahim AS. Misalnya potong kuku, cukur bulu ari-ari, kemudian apa lagi, sunnah menghormati tamu dan sebagainya. Disunatkan oleh atuknya Abdul Muttalib sekitar kecil-kecil lagi. Wallahu a'lam lah. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, dalam pengkajian saya, rata-rata bangsa lain mereka sunat awal. Arab ke Eropah ke mana Islam ni, mereka sunat awal tuan-tuan. Hak sunat lambat dalam kajian saya tak ada lah. Bangsa Melayu, masyarakat Melayu kita ini lewat sungguh dia sunat tuan-tuan. Lewat. Kadang-kadang usia 35 baru nak sunat. 48 mana lambat sangat tu. 61 Allah, nak mati dah baru nak sunat. Sunat awal lah. Cucu-cucu kita dia sunat awal tuan-tuan. Teknologi banyak hari ni kan, moden. Ni. Begitu juga Nabi, malam kelahiran Nabi SAW, diriwayatkan Abdul Muttalib menyaksikan bagaimana berhala-berhala yang berada di sekitar Kaabah dan juga dalam Kaabah tumbang pada malam kelahiran Nabi SAW. Hebat tuan-tuan. Lahir Nabi, terbalik kepala ni, berhala dalam Kaabah tumbang, patah dan sebagainya. Kelahiran Nabi SAW. Sebagai mengakhirkan cerita ni tuan-tuan, saya nak menutup dalam bab sirah ini, saya nak sebut beberapa peristiwa yang berlaku bertepatan malam kelahiran Nabi SAW. Terdapatnya peristiwa-peristiwa besar, peristiwa yang luar biasa bersamaan atau bertepatan dengan lahirnya Nabi SAW pada malam itu, yang disebut dalam kitab-kitab sirah, diangkat oleh ulama-ulama sirah. Cuma tuan-tuan, dalam memahami sirah ini kena fahamnya begini: kemuliaan dan keagungan Nabi SAW langsung tidak berhajat pada peristiwa ini, peristiwa-peristiwa yang saya sebut ni. Kalaulah peristiwa yang saya sebut ni tak ada misalnya, kemuliaan dan keagungan Nabi SAW tetap juga agung. Tapi inilah peristiwa yang diangkat oleh ulama-ulama sirah sehingga menyebabkan kemuliaan Nabi makin bertambah. Okey, yang pertama tuan-tuan, pada malam kelahiran Nabi SAW munculnya satu bintang Ahmad yang dilihat oleh orang-orang Yahudi yang berkampung puluhan bahkan ratusan tahun di Madinah. Pada malam tu, orang Yahudi yang duduk di Madinah, dia tengok satu bintang, kepercayaan mereka dalam kitab-kitab mereka ini, bintang yang dinamakan bintang Ahmad, muncul pada malam itu. Di mana bintang Ahmad ini muncul hanya sekali saja tuan-tuan, iaitu pada malam kelahiran Nabi akhir zaman. Malam-malam ni tak ada, sekali saja. Malam itu satu bintang yang seolah ada ekor gitu, terang tuan-tuan, menyinari langit pada waktu itu. Lalu Yahudi ini melihat, sehingga Yahudi ini berteriak berlari-lari, lalu memanjat bukit di Madinah dan berteriak kuat kepada kaum-kaum Yahudi, wahai Yahudi sekalian, bangun. Sesungguhnya pada malam ini telah munculnya bintang Ahmad, menunjukkan bahawa telah lahirnya Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi. Dengan keyakinan Yahudi bahawa Nabi akhir zaman ini mari ikut Bani Israel, keturunan mereka. Ya sebegitu, yakin dia. Ini ditengok dah pada malam itu. Memang malam itu muncul sungguh bintang tuan-tuan. Habis Yahudi bangun ni menangis. Dah lama mana dia tunggu Nabi akhir zaman. Malangnya Yahudi ni tolak Nabi Muhammad SAW. Apa sebab? Sebabnya Nabi ini bukan mari daripada Bani Israel, mari ikut Bani Ismail, bukan keturunan Bani Israel. Bani Israel ni tuan-tuan, anak-anak keturunan Yaqub. Israel nama Nabi Yaqub dalam bahasa Ibrani. Yaqub nama Nabi Yaqub dalam bahasa Arab. Israel, Isra maksudnya hamba, Allah, hamba Allah. Makna comel ni tuan-tuan. Keyakinan Yahudi bahawa Nabi akhir zaman akan lahir ikut Bani Israel.
Apa sebab? Sebab nabi-nabi sebelum itu semuanya Bani Israel. Kita semak sikit tuan-tuan. Nabi Ibrahim AS kahwin dengan Hajar, kahwin dengan Sarah, tidak ada anak. Ni belah kanan saya ni. Ibrahim AS kahwin dengan Hajar, lahirlah Ismail AS di belah kiri saya ni. Selama berapa lama tuan-tuan? Lahirlah Ishak daripada Sarah setelah 10 ke 14 tahun. Tengok sunnah Anbiya. Sunnah Nabi ni sebut kalau kahwin seorang tak ada anak, kahwin seorang lagi. Bila boleh anak daripada bini kedua, insya-Allah dia berjakit boleh anak pula daripada bini pertama. Kawan saya tuan-tuan kadang-kadang dia tu ambil anak akak je. 5 tahun tak ada anak. Ambil anak akak dok dan setahun. Alhamdulillah, rezeki Allah Taala bagi pada dia. Baik, kembali tuan-tuan. Tengok Nabi selepas Ishak. Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semua Bani Israel ni. Bani Israel Melaka tuan-tuan. Oh, keyakinan mereka. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari ikut Bani Ismail. Ni, lepas Ismail generasi ada je orang-orang, tapi Nabi tak ada orang ni. Mari ikut bangsa Arab Quraisy. Maka ditolak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab bukan keturunan mereka. Persoalan tuan-tuan, kalaulah Nabi akhir zaman ini Nabi Muhammad lahir ikut Bani Israel, adakah orang-orang Yahudi benar-benar akan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini soalannya. Yahudi akan beriman dengan Nabi ke kalau mengikut Bani Israel? Sudah tentu tidak juga tuan-tuan. Buktinya Yahudi berlumba-lumba untuk membunuh Nabi Isa AS. Sedangkan Nabi Isa ini keturunan mereka Bani Israel, tapi tak pernah bunuh juga anak keturunanmu. Soalah begitu. Ini dia tuan-tuan. Yahudi menolak Nabi SAW yang disangkalah ikut Bani Israel, sebaliknya mengikut bangsa Arab. Tuan-tuan, orang-orang Yahudi di Madinah berkampung puluhan bahkan ribuan tahun duduk Madinah, tidak pernah berganjak keluar Madinah. Yahudi dia kapung duduk Madinah ni puluhan bahkan ratusan tahun tuan-tuan. Tak tinggalkan Madinah, tak lari daripada Madinah. Apa sebab? Mendapat pesanan daripada guru-guru mereka, ahli-ahli kitab mereka, yang mereka ini kenal Nabi. Ahli kitab Yahudi memang kenal Nabi. Pendeta-pendeta Nasrani dia tahu Nabi, dia tahu cerita-cerita Nabi dalam kitab-kitab sebelum itu. Quran juga menyebut allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta Nasrani, mereka ini kenal Nabi jauh lebih kenal daripada anak-anak mereka. Kenal subuh-subuh, susu galon Nabi, mari macam batang tubuh Nabi, pakai perkataan Nabi, cerita Nabi, tahu belaka. Lebih kenal daripada anak-anak ni. Tanda-tanda badan Nabi habis dia tahu. Sebab dalam kitab sebut termasuklah yang dikatakan pesanan untuk guru mereka ini, wahai Yahudi sekalian, jangan sesekali engkau tinggalkan Madinah ini. Sesungguhnya Madinah ini merupakan lokasi ataupun satu kota yang Nabi akhir zaman akan berhijrah. Ketahuilah bahawa Nabi akhir zaman dalam hidupnya menuju ke satu kota. Kota yang dituju Nabi akhir zaman ini terdapatnya ciri-ciri sekian persekian. Adanya bukit bukau kiri dan kanan, timur dan barat. Adanya lembah-lembah yang subur di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Lalu Yahudi melihat Madinah menepati ciri-ciri ini tuan-tuan. Lalu yakinlah Yahudi bahawa Madinah ini sampai masa nanti Nabi akhir zaman akan sampai sini. Benarkah penantian mereka ini tuan-tuan? Benar. Nabi berhijrah min Makkahil Mukarramah ila Madinatil Munawwarah. Nabi berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah. Dia tengok Nabi sampai di Madinah, tapi tidak beriman disebabkan Nabi lahir bukan daripada Bani Israel. Ini dia. Maka sebab itu tuan-tuan, ahli-ahli Madinah, orang-orang Ansar yang berjiran dengan Yahudi, Yahudi Qainuqa, Yahudi Quraizah, Yahudi Bani Nadhir. Perasan orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, dia pergi haji ke Mekah. Bila Nabi
mengunjungi kelompok Madinah, orang-orang Ansar. Nabi mengaku bahawa aku Muhammad Rasulullah. Nabi mengaku Nabi akhir zaman. Orang Madinah tak cakap banyak. Orang Madinah tak tanya banyak. Dia percaya je. Dia kata hak ni dah, lelaki ini dah yang disebut-sebut oleh Yahudi. Yahudi bercerita dah. Hak ni dah. Ya dah ni. Jangan sampai boleh ke orang lain dulu. Biar boleh kita dulu. Tengok orang-orang Madinah, tuan-tuan. Tak cakap banyak dah kalau kita, ya dah ni, ya dah. Kita orang main aku tak nak percaya dah. Contoh. Ni, Nabi mari ajarkan Islam padanya, aku Muhammad Rasulullah. Orang Madinah tak cakap banyak. Dia kata sesungguhnya inilah lelaki yang disebut-sebut oleh orang-orang Yahudi. Kita jangan lepas. Baik biar kita lalu pilih rahmat kita. Yakin ni akhirnya tengok orang Madinah, tuan-tuan. Hebat. Nabi singkir Madinah, sehingga Nabi sebut Madinah, hazal Madinah, Madinati. Bandar ini bandar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, munculnya bintang Ahmad yang dilihat oleh orang-orang Yahudi di Madinah, menunjukkan bahawa Nabi akhir zaman telah muncul dan lahir pada malam itu. Ini yang pertama. Tanda yang kedua, saya nak mati lepas suku insya-Allah. Tanda yang kedua iaitu terpadamnya api sembahan orang-orang Majusi di Parsi. Di Parsi. Api ini di kuil-kuil mereka. Api hok dia puja, hok dia sembah. Mampu pada malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan mudah, dah dia tak cuba hidup semula ke ustaz? Apa dah? Mereka cuba hidup semula. Tapi tak hidup. Api yang hidup hanyalah api untuk masuk, untuk panah air, untuk panah badan. Sampai hari ini tuan-tuan tak mampu. Tak hidup. Api hak dia nak puja, nak sembah, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Inilah dua peristiwa yang berlaku bertepatan dengan malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dapati Muhammad itu dalam keadaan yatim, lalu Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi? Saya nak cerita tuan-tuan, selepas Nabi lahir, Nabi juga manusia biasa. Ia melalui proses-proses seperti manusia biasa. Sampailah masa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi nama kepadanya. Menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy, dia hari nak namakan anak cucu mereka ini, mereka buat hari keramaian tuan-tuan. Dipanggil habis orang, mereka buat makan-makan. Duduk di sekitar Kaabah. Di Kaabah lah tepatnya. Semua pakat mari. Bukan Nabi seorang. Dikutip mana-mana bayi yang lahir pada bulan tu, ada pada dekat-dekat tu. Seorang pun istighfar, ni anakku dengan nama Hubal, dia kata. Mereka suka letak